Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih وثوابه مغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita teruskan pengajian daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lebih terkenal dengan panggilan nama Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kitab adab, bicara tentang adab. Kita masuk dalam jilid yang kedua, diterjemahkan oleh guru kita Al-Fadil Al-Ustaz Muhadir Haji Jul hafizahullah ta'ala wa ra'a, mudah Allah pelihara beliau, tinggikan darjat beliau, ilmu beliau, kesihatan sehinggalah beliau khidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita terus dalam tajuk muka surat 86. Jilid yang kedua ni muka surat 86, tajuk yang ke-190. Bab man hajara akhahu sanah. Bab pada menyatakan orang yang telah memboikot saudaranya setahun. Hadis yang ke-404 marfu', kita ambil nama sahabat, an Abi Khirash As-Sulami radhiyallahu anhu, an Abi Khirash As-Sulami radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhu sanah fahuwa bisaffaki damihi, bahwasanya dia telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memboikot saudaranya setahun, maka dia seumpama menumpah darahnya. Dari sudut tak bolehlah, haram. Sampai taraf macam dia menumpah darah, macam bunuh, macam tikam dia. Jenayah besar tu. Boikot sampai setahun. Tapi kalau kita tak menegur setahun, tak ada boikot apa. Cuma tak jumpa dia duduk Rusia tu. Kita duduk kat sini. Memang bertahun dah duduk kat sana. Zaman dulu tak ada lah mesej WhatsApp ni. Zaman nak kena hantar surat kan. Dah bertahun tak tegur. Itu tak terlibat dosa. Itu tak terlibat dosa. Tapi yang tu pun elok kalau ada kemampuan untuk kita refresh balik hubungan. Segar balik. Dengan hantar surat ke apa ke, selamat raya ke. Zaman-zaman surat dululah. Tapi sekarang duduk dunia mana pun boleh kan. Tali keluarga yang paling patut wajib utama jaga yang atas, naik ke atas. Mak, ayah, nenek, moyang atas. Yang mana ada lah. Yang paling utama. Yang kedua saudara kita, abang adik, kakak semua. Yang ketiga, saudara mak ayah kita. Mak saudara kita, pak saudara kita. Dan peringkat yang keempat, anak dia orang, sepupu kita. Anak menakan masuk juga dan sepupu. Anak menakan dulu, baru sepupu. Jadi itu keluarga yang family dekat. Yang ni patut jaga sungguh. Ya? Macam mana kawan silaturahim kawan-kawan ni, bukan dia adik, tapi kawan kelas sama, jiran dan sebagainya. Itu patut jaga silaturahim supaya tak timbul permusuhan. Termasuk kena jaga agak, tak boleh boikot semua ni. Boikot setahun ni. Boikot setahun dikira dosa macam tu. Samalah. Kena jaga. Tapi yang paling utama, yang tadi kita sebut keluarga dekat.
Yang lain tu kita kira keluarga yang jauh, sahabat handai yang jauh. Maksud yang jauh bukan jauh hubungan, tapi bukan jauh ni, cuma tak ada talian keluarga. Tapi kalau ada celah-celah tu dia dah tegur Assalamualaikum, tu kira dah terputus boikotnya. Dah lerai lah boikot tu. Walaupun tak sembang pun, dulu ramah, rapat. Tapi dah bergaduh-gaduh ni masa-masa muka Assalamualaikum, dah. Tapi tak sembang rapat. Itu dah terputus dia punya dosa boikot tu. Tak jadi boikot dah lah. Okey, seterusnya hadis daripada Al-Walid bin Abi Al-Walid Al-Madani, bahwasanya Imran bin Abi Anas telah menceritakan kepadanya bahwasanya seorang lelaki daripada Bani Aslam, daripada sahabat Rasulullah SAW, menurut Ibn Hajar di dalam At-Taqrib, ni kitab Ibn Hajar lah terjemahannya, beliau adalah Abu Khirash juga, lelaki tadi juga yang atas tu, tapi dipanggil Imran bin Abi Anas ni dipanggil dengan Abi Khirash. Abi Khirash itu nama panggilan. Nama sebenar Imran bin Abi Anas. Itu pandangan Ibn Hajar kata. Macam saya lah, nama sebenar Azian, tapi panggilan Abu Salim. Kan? Itu nama panggilan. Nama glamour orang kata. Tak saja di sini-sini lah. Sunnah kita buat panggil nama dengan kunyah tu Abu Bakar, Abu Hafsin, Abu Qasim, itu namanya kunyah. Kita ada nama, gelaran, kunyah, gelaran lain, kunyah lain. Kunyah ni nama panggilan. Salim tu anak saya, anak laki sulung. Selalunya orang nisbah pada anak laki sulung. Abu, bapa pada Salim. Kalau isteri saya, Ummu Salim lah. Orang kita jarang menggunakan panggilan macam tu. Selalunya orang kampung dulu banyak kan, Pak Long, Pak Long Mat, Pak Ngah Me'e, Ismail jadi Me'e kan. Pak Ngah Me'e. Jadi ada Pak Ngah, Pak Long tu lah kunyah, nama panggilan. Tapi orang Arab dia Abu, Ummu. Anak lelaki yang sulung, Ummu apa kan. Kita ada nama sebenar lah, nama maikat kita tu, nama kelahiran. Yang kedua laqab. Laqab ni gelaran. Orang gelar macam-macam. Gelaran ni bergantung, kalau tuan dia redha, selamat, tak redha tak boleh. Yang kedua kunyah. Kunyah ni panggilan, nama panggilan. Kan? Jadi bergantung pada masyarakat. Macam kita nak panggil Abu kunyah tu, orang jarang guna kan. Terpulang. Okey, jadi kunyahnya, panggilannya Abu Khirash, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, namanya Imran bin Abi Anas. Sebab Nabi pun suka panggil dengan kunyah tadi. Apa yang kunyah Nabi? Abu Qasim. Abu Qasim. Sebab Qasim salah seorang anak Nabi SAW. Jadi tak salah kita nak buh anak yang kedua, anak ketiga, anak keempat, pulanglah kita. Bukanlah wajib anak sulung, lelaki anak sulung. Kita ambil anak kecil kali. Tak apa, boleh. Ada juga orang pakai anak perempuan. Abu Fatimah. Abu Fatimah. Kadang-kadang orang panggil Nabi dengan Abu Fatimah juga. Kerana Fatimah bukan sulung. Tapi anak yang paling rapat dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Sehingga dipanggil tu. Macam kita ada anak sulung, mungkin rapat yang kita boleh kita guna nama dia. Tapi kebanyakannya akan guna nama anak lelaki yang paling tua. Anak lelaki yang paling senior. Kan? Macam Abu Bakar bukan nama dia. Nama dia apa? Nama sebelum Islam? Tak. Nama dia sebelum Islam Abu Ka'bah, Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Bila masuk Islam, ditukar daripada Abdul Rahman. Abdul Rahman. Tapi dia dipanggil Abu Bakar. Bakar tu darah, anak darah lah, anak darah. Bapa pada anak darah. Mungkin anak darah, ialah dia anak darah ramai ke? Termasuk Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang kahwin dengan Nabi.
Umar memang nama sebenar lah Umar tu, Umar Khattab. Tapi ada kunyah dia juga, Abu Hafsin. Anak dia salah seorang nama Hafsin. Hafsin, Abu Hafsin. Al-Faruq As-Siddiq tadi gelaran. Abu Bakar As-Siddiq kan. Siddiq tu gelaran, laqab. Laqab. Gelaran. Abu Umar pula, Umar Abu Hafsin Al-Faruq, itu gelaran, Al-Faruq. Nama gelaran. Faruq maksudnya membezakan, yang berani memisahkan antara hak dan batil. Kan? Masya Allah. Jadi niat kita contoh saya lah guna Abu Salim, kan? Niat mudah-mudahan dapatlah sunnah Nabi Abu Qasim, kan? Dipanggil dengan laqab, dengan kunyah. Telah menceritakan, itu kisah dia tu orang tadi, telah dia ceritakan kepadanya daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, memboikot seorang Muslim setahun adalah seumpama menumpahkan darahnya, macam hadis pertama tadi. Dan di dalam majlis tersebut ada Muhammad bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Abi Attab. Lalu keduanya telah berkata, sungguh kami telah mendengar ini daripada Nabi SAW. Betul-betul. Maksudnya mengiyakan lagi apa yang hadis tadi. Jadi maksudnya saudara tadi termasuklah bukan saudara tali keluarga je. Yang bukan tali keluarga, jiran, kawan rapat dan sebagainya. Tapi dalam bab boikot, ada ketika yang boleh kita boikot sambil bila. Apa dia? Yang kalau kita baik dengan dia akan bawa kita pada maksiat. Duduk dengan dia, duduk ajak buat maksiat. Yang tu kawan kita mungkin zaman jahiliah dulu, mai duduk tarik kita lagi, duduk ajak buat benda lama. Yang ni patut boikot, jangan tegur, putuslah WhatsApp group kita keluar. Contoh kan. Apalagi blok lah. Duduk kacau kita. Jadi gangguan pada kita. Sehingga tak tenteram kita dalam amal ibadah. Kalau macam ni kita boikot je lah. Menyelamatkan iman kita lebih utama daripada jaga silaturahim. Kalau kita rapat jaga silaturahim dengan dia, habis kita, iman kita rosak. Tak boleh nak pergi semayang, terganggu nak pergi ni dan sebagainya. Tapi kalau sekadar, yalah sekarang dia nak ajak minum je, tak ada apa pun, nak cerita, tak ada apalah, itu tak masalah. Jadi ala kulli hal, bergantunglah pada situasi hubungan tu. Kalau hubungannya boleh merosakkan iman, boleh terjejas kita ibadah yang wajib, maka lebih baik kita jangan hubung dengan dia. Putus tak apa. Okey, boleh ya? Jadi tadi saudara, yang ni hadis hijratul muslim. Saya tak baca Arab pula tadi. Hijratul muslim, saudara muslim. Jadi samalah yang tali keluarga maupun yang tak tali keluarga. Bab al-muhtajiraini. Bab pada menyatakan dua orang yang suka tak bertegur siapa. Kau tak nak tegur aku pun tak nak tegur kau. Kau tak nak datang kenduri aku pun tak nak pergi. Kan? Kita balas balik macam tu. Bagi kita fair lah. Adil lah kan. Kita lah, perasaan kita adil lah. Dia yang tak nak tegur, dia yang mula dulu, kita pun macam tu lah. Tapi apa pandangan Islam? Kita baca Arab sikit dah. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal maksud berdosa lah, bagi seorang muslim untuk dia memutuskan hubungan atau tak bertegur siapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang tak halal lebih dari 3 hari. 3 hari itu masih tak berdosa. Kita bergaduh, hari pertama masam lagi, hari kedua masam lagi, 3 masam lagi, hari keempat assalamualaikum, selamat dia daripada dosa. Kedua-duanya saling bertemu, lalu seorang paling sana, seorang lagi paling sini.
Dan yang sebaik-baik antara keduanya, yang paling utama dapat pahala adalah orang yang mula bagi salam. Assalamualaikum. Dia itu tak jawab. Tak jawab, kita pahala dapat, dosa terampun, dia nanggung dosa lagi. Tak ada pahala bagi dia. Dosa berterusan. Setiap hari. Dah setahun tadi sampai macam bunuh orang, jadi tadi kan. Setahun tak tegur. Sampai 3 hari lah baru dicatat dosanya. Dalam masa 3 hari itu Allah bagi peluang untuk kita cool down balik, bagi kedah, kan, fikir untuk maafkan dan sebagainya. Apa komunikasi pun lah. WhatsApp, hantar Assalamualaikum, minta maaf. Tak berjumpa muka pun tak apa. Walaupun rumah sebelah contohnya kan. WhatsApp je, tak apa. Mudah-mudahan itu dikira salam juga. Tapi kisah Nabi boykot Ka'ab bin Malik 50 hari. Itu tindakan Nabi SAW menjadi hukum halal kalau dengan boykot lama tu untuk bagi kebaikan pada dia. Tapi bukan kerana peribadi. Bukan kerana dia gaduh kita, saya boykot 50 hari. Itu dosa. Tapi dia terlibat dengan hukum Allah. Dia buat benda yang tak betul dengan dalam hukum Allah. Kan? Kita pakat semua boykot dia. Kan? Sebagian ulama mengatakan itu khusus dalam kes Ka'ab bin Malik Nabi je. Sebab nak tunggu jawapan Allah. Sehingga Allah bagi jawapan Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh kalau dia terlibat dengan hukum Allah. Kita boykotkan dia. Kalau dulu ada hukum buang daerah kan. Buang daerah. Boykot lah tu. Kita kampung kita halau dia keluar daerah. Tu boleh hukum demikian. Kalau dia merosakkan agama. Ala kulli hal, itu bukan tindakan individu. Tak boleh kita main kumpul adik-beradik kita tolak dia. Kan? Itu hukuman Islam, hukum negara lah, hukum apa ni? Hukum pemerintah. Jatuhkan hukum, dia diboykot, baru kena boykot. Tak boleh tindakan kita individu. Kita hanya dihalalkan 3 hari tadi saja. Hisham bin Amir, sini hadis Hisham bin Amir radhiyallahu anhu يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء وإن هما مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا يا الله. Dan begini dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak tegur siapa dengan muslim yang lain lebih dari 3 hari, lebih dari 3 malam, 3 hari jugalah. Maka sesungguhnya kedua-duanya selama tidak menegur siapa lebih dari 3 hari 3 malam tadi, maka sungguhnya keduanya itu dalam keadaan jauh daripada kebenaran. Maksud dosa menambah tiap hari. Selama mana terputus hubungan mereka. Setahun dosa. Sampai dah setahun, dah terkumpul dosa hari-hari, 360 hari. Dah jadi macam bunuh orang tadi. Dosanya setaraf macam tumpah darah. Hadis yang kita baca tadi. Kan? Dan sungguhnya yang lebih awal daripada keduanya kembali menyambung hubungan. Maka kafarah atas dosa, dia dapat kafarah, terampunlah dosa dia. Baginya adalah dia mendahuluinya dengan bertegur sapa. Orang yang mula nak cari ampun, dah setahun tak tegur, pergi tegur. Sapa dulu tegur. Dan sekiranya kedua mereka mati dalam keadaan tak bertegur sapa, maka keduanya sama sekali tak masuk dalam syurga. Bukan kecil punya hal ni. Berat. Tak ada peluang jalan syurga. Dia semayang. Dia puasa. Zakat haji. Semua. Tak ada. Terhalang benda tu. Jadi kita ni, kadang kita senang dapat doa ampun daripada sumber-sumber lain. Apa dia sumber keampunan? Mungkin kita istighfar taubat. Kita lah bangun tengah malam. Sumber taubat kita daripada kita sendiri yang bertaubat. Itu satu. Yang kedua, bukan daripada kita. Mungkin daripada anak yang saleh. Kita mati dah, anak doa, selamat. Yang ketiga, anak pun tak apa nak soleh sangat. Tak berdoa pun, tak ingat mak bapak pun. Tapi mai daripada masjid yang kita wakaf. Kita wakaf, orang guna masjid, duk istighfar, taubat, buat qiyamul lail, sampai kat kita.
Mungkin yang tu ikhlas sampai. Mukminin mukminat, doa tu imam dalam masjid khutbah tu, mufillil mukminin mukminat. Sampai ke kita. Sampai. Tu Abu Darda kata, orang mukmin ni punya hebat, dia tidur lena pun akan dapat ampun dosa. Dapat istighfar daripada sumber-sumber yang luar. Daripada mukminin mukminat. Lepas tu pula daripada malaikat pun doa sampai kat kita. Hebat. Surah Ghafir, cuba rujuk surah Ghafir ayat 6, 7, 8. Cerita tentang malaikat tolong istighfar, doa istighfar. Yastaghfiruna lil mu'minina mu'minat. Dia istighfar untuk mukminin mukminat. Sampai ke kita. 6, 7, 8. Malaikat doakan. Malaikat siapa? Bukan malaikat, kita kata malaikat cokek-cokek. Malaikat penanggung arash yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Dan doa istighfar untuk orang mukminin, orang beriman. Yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adzabal jahim. Malaikat doa lagi daripada sumber lain, makhluk ni, pokok, binatang, merata pokok, doa istighfar sampai kat kita. Nabi kata hatta hitanu fil bahri, sehingga ikan dalam laut, dalam air, wa hatta namlata fi juhriha, semut dalam lubang, yastaghfiruna lil, beristighfar untuk orang yang buat baik dan mengajak orang buat baik. Mengajak orang buat baik. Mai kuliah, kita nak pergi gotong royong, kita nak pergi jumpa kawan, niat nak mengajar, nak mengajak, ajak sama-sama buat kebaikan. Dapat doa. Jadi sumber istighfar kita ni macam-macam. Tapi kalau ada halangan, habis, semua terputus. Ada halangan, semua tak sampai. Doa anak pun tak sampai, doa tok imam pun tak sampai, doa siapa lagi? Wali soleh mana pun tak sampai kat kita. Malaikat pun tak sampai, terhalang. Apa dia halangan tu? Yang pertama syirik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat syirik. Yang kedua, derhaka ibu bapa. Ini halangan besar ni, halangan besar. Selesaikan dulu yang ni, baru sampai yang lain. Kalau ada benda ni, kena potong semua. Saluran semua kena potong. Lagi, halangan kita bermusuh dengan wali-wali Allah. Bermusuh dengan wali, sebab bila musuh wali, Allah perang kita. Bila perang Allah, habis semua tak dapat. Kan? Apa tadi? Termasuk yang ni. Apa? Putus silaturahim, boykot ni. Boykot. Termasuk yang tu. Ada lagi halangan yang lain, tapi kita sebut yang tu dulu. Termasuk yang ni, yang Nabi kata, lam yadkhulal jannah, tak akan masuk syurga kecuali dengan budi bicara Allah, kasih sayang Allah. Itu terpulang kepada Allah lah. Tak ada dah sumber lain, tak ada dah selamat. Pahala engkau semayang tak sampai, ni tak sampai, ni tak sampai, kecuali kalau Allah kata aku ampun, selamatlah engkau. Kecuali kalau dia ada dua makna menafi tidak tu. Kalau sebut lam, ni lam kan, lam yadkhulal, lam mim. Kalau yang tu tak masuk kecuali ada peluang saluran Allah je lah. Serah ke Allah je. Tak, bukan maksud tak ada lah pahala dari sudut keampunan imam ke, doa istighfar malaikat ke, tak dapat. Semayang kita pun tak dapat, apa pun tak dapat, kecuali kalau Allah kesian. Selamat. Tapi kalau sebut lam nun. Lan. Itu lil mu'abbad, yang tu Allah pun takkan bagi langsung. Tak ada dah. Allah pun takkan bagi. Tak ada. Terputus langsung lah. Kalau bahasa Arab dia sebut lil mu'abbad. Buat selama-lama. Ada hadis yang Nabi nak bagi syafaat, tengok umat dia datang. Sebab Nabi tahu kenal tanda umat dia dengan cahaya wudu. Kalau Allah kata tak apalah, selamatkan dia, keluarkan dia. Syafaat Nabi sampai. Malaikat boleh keluarkan dia. Itu pulang pada Allah Ta'ala. Itu pun saluran terputus kalau ada halangan ni. Yalah, sembahyang kita lagi hebat pada tu kan. Kita bertaubat depan Kaabah, menangis depan Kaabah, hebat. Tapi ada halangan tadi, habis semua. Sebab memang Melayu kita nak terjemahkan Arab taklah tepat 100%. Kan? Ada ketika tepat, ada perkataan-perkataan yang kurang tepat, kita kena tengok Arab. Kan? Sebab bahasa Arab ni sangat kaya. Tidak dia saja, kita tidak makan, tidak apa semua, tidak.
Dia perkataan kita terjemah tidak tu datang daripada berpuluh-puluh banyaklah, banyak perkataan. La, lam, lan, apa lagi ya? Ma. Ma pun tidak juga. Lamma pun tidak, tapi makna belum. Jadi banyak perkataan yang tu. Jadi kena tengok rujuk pada bahasa Arab juga. Alhamdulillah min zalik. Lepas ni kita kena pejam-pejam mata cari siapa lah bergaduh dengan aku. Kan? Siapa yang aku tak tegur ni. Kita memang patut maafkan dia. Kita berpatut, tapi tegur tetap tegur. Assalamualaikum, WhatsApp ke. Bagi salam cukup. Tak sembang banyak dah. Assalamualaikum, selamat raya. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Contoh kan. Dah, tanda kita dah tegur balik. Tapi tak sembang pun, tak nak dah sembang banyak. Takut jadi timbul balik apa semuanya. Tapi memang kita dah maafkan dah. Nak cerita kat dia, saya dah maafkan kamu. Tak payah pun tak apa. Atau kita umpan dia, saya minta maaf banyak-banyak. Dia pun okey sama-sama. Dia pun selamat, kita tolong selamatkan dia. Dia selamat sama. Kalau tidak, Assalamualaikum, dia tak jawab, dia nanggung dosa. Baik kita umpan dia. Minta maaf banyak-banyak lah. Selamat Hari Raya, minta maaf banyak-banyak. Maaf Zahir Batin. Dia jawab balik, maaf Zahir Batin. Kosong-kosong ke apa semua kan. Tanda dia respon. Kita tolong dia. Kadang-kadang dia nak mula tapi dia macam tak berani. Kita mulakan dulu. Dia malu. Dia selamat, kita pun dapat pahala. Pahala untuk kita menyelamatkan kita dan menyelamatkan dia. Orang lain fitnah. Orang lain buat cerita yang tak betul. Orang tu menanggung dosa. Dia pun tak boleh juga. Dia tak boleh. Dia kena berbaik semula. Kena bagi salam, tegur lah. Kan? Walaupun punca orang lain tu lagi dahsyatlah dosa dia. Kan? Memutuskan dua sahabat lagi bahaya. Tapi dia tetap kena tegur. Tegur kena tegur. Kadang-kadang dia buat salah kepada kita dah ampun, ya Allah, aku ampun semuanya. Maafkan semuanya. Dapat pahala kita maafkan orang. Tapi kalau kita ingat, aku pernah gaduh dengan dia dulu, aku cakap tak nak tegur dia. Itu kira termasuk dalam bab boikot ni. Tak nak tegur. Aku dah berkata dulu tak nak pergi rumah dia. Itu termasuk bab boikot. Itu kena pergi tegur. Kan? Katalah dia tak sedar diri pun, tak tahu pun. Kata kita tak nak tegur ni. Kan? Dia tak tahu pun. Kita yang cakap aku tak nak tegur dia. Dia tak tahu pun, dia anggap macam biasa. Tapi memang tak tegur lama. Kita kena pergi tegur juga. Tak payah ceritalah. Dulu aku pernah sebut kata aku tak nak tegur kau. Sekarang minta maaf. Tak payah. Assalamualaikum. Macam mana? Apa khabar? Dah makan ke? Makan sarapan ke? Dah, selesai. Niat aku nak tegur balik. Senyum kata Nabi mula dengan ibda' bisalam. Tak jadi ke lah. Belum sampai kan, hak memutuskan boikot tu. Kena tegur juga. Okey, bab asyahna. Bab mana menyatakan permusuhan dendam. Syahna ni duk simpan dalam ni. Berdendam, iri, apa duk inilah. Simpan dalam. Makan hati orang kata, makan hati. Kan? Hadis marfu' daripada haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian saling benci membenci. Janganlah saling berhasad dengki. Dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara, yang saudara kita benci macam mana pun memang kita benci ke dia. Tapi benci kita dah lah. Ada tahapnya. Kita boleh hapuskan kebencian pasal adik-beradik. Buatlah saudara Islam macam adik-beradik. Kita bergaduh juga adik-beradik kan. Tekak-tekak apa semua dulu. Tapi dah ada berkumpul satu rumah juga. Kan? Akhirnya jumpa juga. Simpan je lah bab benci tu, padam gitu je lah. Marah dulu ni simpan gitu je lah. Dah tegur, sembang dan sebagainya. Begitulah sepatutnya. Hadis menunjukkan bahawa tak boleh kita simpan rasa benci. Memang kita tak suka dia, tapi jangan simpan. Simpan benci. Kan? Tapi nak sakit yang hati ni supaya padamkan ataupun nak terima sakit neraka tu. Itu je lah.
Kita terpaksa kena korban. Allah, maaf je lah ya Allah, aku nak syurga engkau ya Allah. Kita nak syurga. Padam je lah. Memang sakit lah, sakit. Tapi itu pengorbanan kita, nilai kita beli syurga Allah. Pengampunan tadi. Memang sakit. Dia yang mula, dia yang buat sepasai. Bukan kita. Tapi kita, maaf je lah, telan je lah. Tak lupa tu memang sikap kita manusia. Payahlah melekat kan, duk ingat cerita lama. Tapi tetap kita tegur, kita manis. Maksudnya, dari sudut hubungan tu tak menimbulkan benci je tu. Kita boleh telan, Tapi jangan ungkit dah lah. Jangan duk sebut, aku ni sembang dengan dia tadi saja je tu, tapi aku meluat dia. Duk sembang, tu tak maaf lagi, duk cerita ke orang. Ni dah kita simpan sakit tu dalam. Tak ada lah. Memang benar nak lupa bukan senang kan. Jangan timbulkan pada cakap, jangan timbulkan pada temuk meja. Geramnya ambil baling. Sedih ada, itu biasa. Yang penting tu pengorbanan kita tu. Memang benda tu nak lupa bukan senang. Kan? Cuma jangan timbulkan respon itu. Dengan perbuatan, dengan cakap, dengan tindak tanduk kita. Kita boleh memaksa diri. Macam tadi, bergaduh ingat lagi 3 hari lampau, tapi paksalah, Assalamualaikum. Senyum tak apa jadi. Assalamualaikum. Geram ada. Tapi okey dah, selesai. Simpan je lah yang dalam tu. Selesai. Selamat kita. Walaupun memang kita kena memaksa diri macam berpura-pura. Benda dalam sakit lagi. Tapi, Assalamualaikum. Okey ke? Okey. Awalnya macam tu. Memanglah. Kita bab benda akhlak kena paksa. Macam anak-anak bukan suka sangat nak pergi jumpa orang tua-tua, Assalamualaikum, cium tangan, nak duduk sembang. Tapi kena paksa dia. Didik. Salam. Kena paksa. Itu didikan akhlak. Innamal akhlaqu bittaqalluq. Maknanya hanya saja dapat akhlak itu dengan cara memaksa berakhlak baik. Itu bukan hipokrit. Contoh kita nak sebut, hipokrit ya, dia ni belakang cakap lain, main depan ustaz gini. Baik je. Tak. Yang dia buat baik depan ni, tu takhalluk. Dia memaksa diri untuk buat baik. Nak mendidik hati, mendidik paksa. Kan? Untuk buat baik. Ini dapat pahala. Walaupun belakang dia jadi cakap lebih kurang, tapi yang tadi pahala juga. Kan? Ada munafik lain. Munafik lain. La tabaghadu wa la tahasadu. Jangan saling dengki-mendengki. Maksud ni bertimbal balik. Dia buatnya tu kita balas balik. Dua-dualah. Tabaghadu tadi benci-benci pun, dia mula benci kat aku benci, kita balas balik. Ni tak boleh. Jangan Nabi kata. Habis tu macam mana? Dia marah kita, benci kita, kita jangan benci balik kat dia. Jangan balas. Yang terbaik, kita baik dengan dia. Dia buat kat kita buat baik kat dia. Itu akhlak salihin. Akhlak ulama, orang yang bertakwa. Tapi sekurang level paling lantai, kalau kita harga lantai, maksud paling bawah, kan? Paling rendahnya, kita diam. Dia hantam kita, pom, benci kat kita diam je lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan dapat pahala. Itu paling sekurang-kurang. Tapi kalau dia buat macam tu, kita pun bam balik, itu dah negatif. 2 kali 5 sama aja. Dua-dua dosa. Begitu dalam hal dengki tadi ni. Dia buat dengki kita, dia kacau kita begini. Kalau kita balas dengan baik, itu akhlak Nabi. Kalau kita diam je lah, tak balas apa pun, diam je lah. Maksud diam tu bukanlah tak cari jalan untuk selamat. Cari jalan untuk selamat. Tapi jangan keluar yang tak baik. Itu selamat, kita selamat. Tak berdosa. Pahala bertambah. Tapi kalau kita balas balik, dia dengki, pancit tayar kereta kita pun pancit tayar kereta dia. Kan? Itu sama 2 kali 5. Alhamdulillah, cakap Alhamdulillah. Dia lagi marah. Itu setan yang dekat dia tak suka Alhamdulillah. Kita tetaplah. Kita tetap pujuk diri. Astagfirullah ke. Apa je lah zikir yang boleh pujuk diri kita. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang, yalah, ini kelemahan diri saya sendiri. Kadang macam kita di Mekah kan, urusan bas semua, datang dia sengaja gini, kita timbul perasaan tiba-tiba rasa, apa aku jadi macam ni? Benda tu nak hilang lambat. Ada satu doa. Allahumma azib
ghaidha qalbi. Nanti kita WhatsApp lah kan. Nak tulis payah pula tu. Allahumma adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, hilangkanlah perasaan marah hatiku ni. Marah panas dalam ni. Hilangkanlah ya Allah. Dan hindarkan aku daripada mudillatil fitan, jalan-jalan fitnah yang menyesatkan. Macam-macam lah. Boleh jadi macam tu, mengamuk ke apa. Hindarkan. Minta baca banyak kali. Baru sejuk balik. Kadang kita rasa cepat nak marah. Tak tahu pasal apa kan. Darah tinggi kan? Pressure tinggi. Salah satu astagfirullah, sebab marah ni daripada syaitan. Istighfar supaya syaitan lari, marah tu boleh reda. Jadi, macam-macam cara nak hilangkan marah. Nabi suruh redakan marah dengan air. Ambil wudu. Kan? Duduk, baring. Baring, duduk. Berubah kedudukan. Nak marah sangat, baring, gedebang. Tidak. Tidak ni nak. Jadi, macam-macam cara lah. Antaranya doa tadi. Jadi kadang kita terbawa tau. Yang hari ni 3 hari rasa panas lagi. Tu baca Allahumma adhib, hilangkanlah ghaidha qalbi, kemarahan hatiku. Hilangkanlah kemarahan hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitan. Hindarlah aku daripada macam-macam kesesatan ni. Jalan sesat, fitnah-fitnah ni. Yang jadi bila-bila je. Bahasa Melayu boleh. Kita minta pada Allah juga. Tapi sebaiknya doa Nabi tu dah, ayat tu. Yalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan balas balik dengan dengki. Wakunu, sama-sama kita anggap dia ni saudara kita, adik kita, abang kita dan sebagainya. Hasilnya hadis yang ke-409. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sikit satu hadis ni, berapa hadis ni? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati 'inda Allah dzal wijhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Dalam dua muka ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan dapati antara orang yang terburuk pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah orang yang mempunyai dua wajah dalam dua muka, atau munafik sebenarnya tu istilah pada orang munafik. Yang mana dia mendatangi satu golongan dengan satu wajah, satu golongan lain dengan wajah yang lain. Dan datang pada Nabi, beriman, baik, cantik. Tapi belakang, dia jahat dengan orang Yahudi dan sebagainya. Dia kata, aku geng kau, aku kawan kau Yahudi. Kan? Okey, apa beza tadi yang kita sebut tadi? Memaksa diri untuk berakhlak mulia. Main macam berlakon juga. Dia pada cakap gitu. Main depan, ya, Assalamualaikum, apa khabar? Kan? Itu munafik kan? Kalau yang belakang sana, dia kekal dengan kejahatan. Dia bukan nak baiki pun. Dia kekal dengan jahatnya, itu lebih kurang munafik. Tapi kalau yang takhluk, dia main depan ni, dia hormat sama orang. Tapi belakang tu dia berusaha untuk jadi baik. Dia memang tak baik, tapi dia nak buanglah benda yang baik tu. Dia nak berusaha buang. Itu dikira berakhlak mulia. Dia maksa dia akhlak mulia. Tapi kalau belakang tu dia tetap dengan jahat dia, tak pernah kurang sikit pun, tambah lagi jahat dia, main depan beriman. Ini munafik. Kan? Nifak tu dah. Tapi munafik ni ada dua. Satu munafik akidah, satu munafik amal. Munafik akidah, terkeluar Islam lah. Depan Nabi beriman, aku pun beriman juga, aku pun sembahyang juga. Belakang, Nabi mengarut, tak boleh percaya, gini-gini. Itu munafik iman, akidah dia, wasak, keluar Islam. Tapi munafik amal, macam tak ikhlas. Macam tak ikhlas lah. Depan depan orang dia buat baik, sembahyang pun gini. Allahu Akbar. Belakang jadi lain. Amalan dia lebih kurang. Itu munafik amal, taklah terkeluar Islam. Cuma amalan itu dikira riak, amalan itu terbatal pahala. 4 perkataan yang silap pada orang, mai balik kat kita. Silap pada orang, mai balik kat kita. Yang pertama, kafir. Na'udzubillah. Termasuk segeng lah. Itu tanda daripada simptom. Simptom dia demam, simptom dia batuk. Rupanya COVID. Dia ada COVID. COVID tak nampak, tapi nampak simptom. Munafik kita tak nampak.
Allah je yang tahu. Tapi nampak simptom dia. Simptom dia penipu, mungkir janji, benda kecil nak besarkan, amanah dikhianat. Itu simptom dia. Tanda. Rupanya apa ni? 4 tadi apa dia? Apa dia? Apa nak sebut 4 tadi? Kafir yang balik pada Tuhan. Kafir, munafik, apa ni? Laknat, perkataan laknat, dan juga fasik. Fasik ni orang jahat. Fasik. Apa dia fasik? Fasik ni orang jahat yang mengekalkan kejahatan, tak mau nak berubah langsung. Walaupun dia orang Islam. Pendosa, penjenayah dalam Islam, jenayah agama. Di 4 ni kita tuduh engkau fasik, pun balik kat kita. Kita tuduh kau munafik, dia je ni orang baik je, tak munafik, balik kat kita. Lebih teruk, kafir dan laknat. Dia pantul balik. Yalah, itu. Tapi elok kita hindarlah daripada membiasakan perkataan munafik. Seperti mana kita takut nak sebut kafir, kita ajak diri takut sebut munafik. Tapi kalau Nabi tak pernah tuduh engkau kenal laknat, engkau munafik. Kecuali munafik ni Nabi simpan rahsia. Kalau laknat, Nabi akan sebut siapa buat macam ni kenal laknat Allah. Cara tu boleh. Kalau siapa yang buat macam ni kenal laknat Allah. Antaranya Nabi kata siapa yang buang najis bawah pokok yang berbuah akan kenal laknat Allah. Siapa buang najis di tempat pokok berbuah, buah jatuh kena najis. Maksud buang najis dia tu, biar kencing dia tu. Ataupun buang najis kucing itu ni, buang campak pokok tu ada durian. Bung jatuh kena tu, orang nak makan tak lalu. Jadi dikenal laknat Allah. Lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, laknat Allah. Orang lelaki pakai tattoo, kenal laknat Allah. Dan orang yang buat tattoo dapat laknat Allah. Dia tak buat kat dia, dia buat kat orang, dia pun dapat laknat. Pakai rambut palsu, yang pakai dan tukang pakai, tukang salon tu pun dapat laknat Allah Ta'ala. Cukup kuning. Jadi banyak lagi lah benda-benda yang Nabi sebut dengan tu. Tapi Nabi tak sebut engkau kenal, engkau laknat Allah, engkau laknat Allah. Itu tak boleh. Pada binatang pun tak boleh sebut. Itu tuduh zina bab qadhaf. Bab qadhaf. Itu kita tak jadi, maksudnya kita si A tuduh si B engkau zina. Dosa zina tak sampai ke A. Tapi dia dosa juga, dosa qadhaf. Menuduh orang. Dosa tetap dosa. Orang yang menuduh tu. Wallahu ta'ala alam. Kat tu je lah kita sekarang ini. Sampai situ. Jadi beza sikit antara munafik dengan takhalluk. Orang munafik tadi apa dia? Iaitu dia memang kekal dengan jahat dia tu. Dia main ni berlakon di sini. Yang ni dia berlakon untuk nak dapat baik tapi belakangnya jahat. Tetap kekal dengan kejahatan. Adapun orang yang nak memaksa dia akhlak, dia main sini berakhlak baik, tapi belakang tu dia berusaha untuk nak jadi orang baik. Nak hilangkan yang tak baik. Dia main belajar sini dan sebagainya. Kan? Wallahu ta'ala. Kita ni macam tu. Kita dulu zaman orang tua-tua dulu maksa. Salam dengan pakcik kau ni. Pisan, cium tangan. Kan? Dia paksa kita macam tu. Ayah saya paksa semua. Kita orang tua-tua dulu rasa banyak macam tu lah. Memaksa kita. Jadi bila besar ni baru teringat. Itulah pendidikan untuk kita. Kita biasa. Jadi baik. Tunduk belakang sikit. Amat sikit. Kan? Bukan dia diam je. Dia bagi pengajaran. Kita pun terpaksa takut kat ayah. Macam semayang juga. Semayang pun awal-awal kena paksa je. Takut kena pukul dengan rawatan. Semayang. Tapi itu pendidikan. Sehingga jadi baik. Kita kena tegur. Salam elok. Cium mulut ni. Buat lain. Saya anak macam tu biasa. Anak saya pun. Main tanduk. Apa tanduk ni? Cium mulut sini. Kan? Suruh cium sini. Kalau kita diam, sampai bila dia buat macam tu? Tu pendidikan. Dia kena paksa dia. Tak boleh yang tu, kena buat macam ni. Seperti mana kita didik anak-anak kemas rumah, sapu sampah. Maukah dia buat sendiri-sendiri? Kalau kita tak paksa, pada awalnya, kena maksa. Masam. Kan?
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi Allah, barikana fi hadzal wa barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yaumal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadari ya arhamar rahimin, kama hasanta khalqi كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنك تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وصلوا وتواصوا بالحق وتواصوا. تقبل الله منكم.